Tuan Puteri dan cincin butiran air. Pada zaman dahulu di negeri Cina, ada seorang puteri yang sangat cantik. Walaupun berwajah cantik, puteri sering membazirkan wang dengan membeli pelbagai perhiasan yang diperbuat daripada intan dan permata. Ayahanda dan bondanya pula tidak pernah menegur perbuatan ananda mereka. Puteri tersebut telah mempunyai banyak barang kemas yang disimpan di dalam laci. Barang-barang kemas tersebut ada kalanya tidak digunakan. Walaupun demikian, ayahanda dan bondanya masih sentiasa menuruti segala kemahuan puterinya. Jika puteri menginginkan sesuatu, ayahanda dan bondanya tidak teragak-agak untuk menunaikannya. Pada suatu hari, puteri tersebut berjalan mengelilingi kota bersama ayahandanya. Mereka telah berhenti di hadapan sebuah bangunan yang cantik. Di hadapan bangunan itu terdapat pancuran air. Puteri sangat tertarik dengan air pancuran di situ. Pancuran air memancarkan butir-butir air yang berkilau bagaikan intan permata. Sebaik sahaja tiba di istana, puteri meminta ayahandanya supaya membina pancuran air di hadapan istana. Raja menunaikan permintaan puteri kesayangannya itu. Puteri berasa sungguh gembira kerana permintaannya tidak pernah ditolak. Setelah pancuran air siap dibina, puteri sering bermain di situ. Ketika puteri sedang leka bermain, tiba-tiba air dari pancuran itu terkena jari manisnya. Butiran air yang melingkari jari manis puteri seolah-olah seperti cincin. Kebetulan pula, matahari bersinar ke arah lingkaran air itu dan memancarkan cahaya seperti batu permata. Puteri berasa kagum dan terus berlari menemui ayahandanya. Tuan Puteri meminta ayahandanya membuatkan sebentuk cincin yang diperbuat daripada butiran air. Raja tidak berdaya menolak kehendak anandanya. Setiap kali puteri meminta sesuatu, raja tidak pernah berfikir panjang. Raja akan terus sahaja berusaha untuk menunaikan kehendak anandanya, walaupun kadang-kadang permintaan puterinya bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Sebaik sahaja puterinya berlalu, raja terus memerintahkan pegawai istana memanggil semua pembuat cincin permata dari seluruh negara datang ke istana. Malangnya, kebanyakan pembuat cincin permata tidak dapat membuat cincin permata daripada air seperti yang dipinta. Mereka mengatakan inilah kali pertama mereka memperoleh permintaan sebegini. Lalu, mereka meminta diberikan beberapa hari untuk berfikir. 2 hari kemudian, pembuat-pembuat cincin permata itu datang untuk memberitahu bahawa mereka tidak dapat memenuhi permintaan puteri. Kerana murka, raja menjatuhkan hukuman penjara kepada mereka. Walaupun begitu, raja tidak jemu-jemu mencari orang yang dapat melaksanakan impian anandanya. Tiba-tiba seorang pengemis tua terbongkok-bongkok datang ke istana. Raja menyergah pengemis tua itu dan bertanya, adakah kamu pakar membuat cincin permata? Pengemis itu membalas dengan berkata yang dia hanyalah seorang pengemis tua yang tidak tahu apa-apa. Pengemis itu langsung bertanya mengapa raja bertanya begitu, lalu raja bercerita tentang keinginan puterinya yang menginginkan sebentuk cincin permata daripada butiran air kepada pengemis tua itu. Lantas pengemis tua itu meminta izin untuk mencubanya. Raja mengizinkan dan seraya mengancam yang dia akan memenjarakan pengemis tua itu sekiranya pengemis tua itu gagal memakbulkan permintaan puterinya. Pengemis tua itu kemudiannya meminta dipanggilkan puteri untuk berjumpa dengannya. Pengemis tua itu meminta Tuan Puteri membawakan butiran air itu kepadanya sambil menundingkan jari ke arah pancuran air di depan istana. Puteri menurut sahaja perintah pengemis kerana sudah tidak sabar untuk memiliki cincin yang diidamkannya. Puteri terus menadahkan tangannya di bawah pancuran air. Sebutir air jatuh tepat di atas tapak tangannya. Dia berlari sambil membawa butiran air kepada pengemis. Walau bagaimanapun, sebelum sampai kepada pengemis, butiran air habis menitik dan kering. Puteri tidak berputus asa mengulangi perbuatan yang sama. Namun tetap gagal. Lebih-lebih lagi dengan cuaca yang terlampau panas. Lalu pengemis tua itu berkata, jikalau puteri tidak dapat membawakan butiran air itu,
bagaimana pengemis tua dapat mengabulkan permintaan Tuan Puteri. Katanya lagi, tiada seorang pun yang dapat membuatkan cincin itu jika bahannya tidak ada. Setelah berkata demikian, pengemis dengan tenang meninggalkan istana. Kata-kata pengemis sangat menyentap hati puteri. Puteri menyedari kekeliruannya. Lalu puteri meminta raja membebaskan semua pembuat cincin permata. Puteri meminta maaf kepada ayahandanya kerana telah menyusahkan ayahandanya. Dia terlalu mengikutkan kehendak hati dan mementingkan diri sendiri. Raja mengabulkan permintaan anandanya. Para pembuat cincin permata sungguh gembira kerana telah dibebaskan. Puteri turut bertemu dengan mereka dengan tujuan untuk memohon maaf. Segala barang kemas yang ada diberikan kepada mereka sebagai ganti rugi. Sejak itu, puteri hidup sederhana dan tidak pernah meminta yang bukan-bukan.